Buat yang tadi aku merepek banyak tadi itu, ini tu baru muscle hypertrophy. Belum masuk second class lagi. So hangpa boleh stay dengan aku tak ni? Kalau mengantuk pergi tidur. Apa contoh-contoh speed recovery drugs? Bawah speed recovery drugs kita ada creatine. Okey, creatine adalah satu produk yang sangat famous di kalangan bodybuilders. Kalau hangpa pergi tengok website kan, website yang jual suplemen untuk bodybuilders, creatine memang antara top selling. Apa fungsi creatine ni? Okay, creatine ni dia akan increasekan muscle punya metabolism, muscle punya speed recovery. Dia akan increasekan speed recovery of the muscle injury. Bila kita workout, waktu tu bukan increasekan muscle mass tau. Dia akan increasekan muscle injury. Dia ada tear sikit dekat muscle fibers. Cara anatomy kita punya muscle terdiri daripada jutaan ataupun ratusan ribu muscle fibers. Okey, muscle fiber punya banyak, tu yang jadi muscle. Okey, muscle fibers ni akan terkoyak waktu kita workout. Bila terkoyak, kita nak bagi dia recover kan. Bila dia recover, dia akan build up strong fibers. Bila jadi strong fibers, itulah yang akan menyebabkan kita punya muscle akan dipadat. So kita punya muscle fibers untuk orang biasa dengan muscle fibers untuk bodybuilders agak berbeza. Dia punya in term of strength dia berbeza. Sebab apa? Sebab dia orang punya muscle fiber yang normal tu dah pecah, dah koyak waktu workout. So dengan creatine ni yang akan menyebabkan speed up the recovery of the muscle fibers. So dia akan increasekan strength, dia akan increasekan resilience of the muscle fibers. Selain itu juga creatine ni adalah satu major komponen yang sangat penting dalam muscle protein synthesis. Muscle protein synthesis ni apa? Muscle protein synthesis ni adalah satu mekanisme dalam badan yang mana yang akan proses pembinaan muscle kita. Yang inilah muscle protein synthesis. Creatine ni adalah major factors dia. Banyak creatine, so dia akan speed up muscle protein synthesis. Bila speed up muscle protein synthesis, increase muscle density. Inilah fungsi creatine. Selain itu ada juga setengah bodybuilders dia ambil extra amino acid yang lain. Okey, macam aku cakap sebelum ni, amino acid ada dua jenis. Satu essential amino acid dan satu lagi adalah non essential amino acid. Okey. So dalam essential amino acid dia ada 3 jenis amino acid yang sangat diperlukan untuk muscle development. Apa maksud dia? Branch chain amino acid. Okay, branch chain amino acid ni sangat penting untuk muscle development. Valine, acyl-valine dan leucine ni adalah extra amino acid yang diambil oleh bodybuilders dalam diorang punya diet. Increasekan recovery rate diorang punya muscle. Bila koyak cepat, so diorang punya delay onset muscle soreness kan. Delay onset muscle soreness ni akan jadi singkat. Delay onset muscle soreness ni adalah lepas workout, macam first time workout kan, first time angkat dumbbell, saat lagi malam confirm akan rasa sakit dekat bicep. Sebab apa? Jadi benda ni lah delayed onset muscle soreness. Selalunya dia akan rasa sakit dalam 2-3 hari. So bila orang ataupun bodybuilder kan dia orang punya heavy, dia orang punya extremist, angkat berat tu terlalu tinggi kan. So dia orang ambil speed recovery drugs. Okey, jom kita tengok kelas drug yang seterusnya, increased training intensity drugs. Apa contoh-contoh ubat bawah kelas ni? Contoh dia adalah amfetamin, caffeine, lagi apa? Kokain dan sebagainya. Semua ubat ni kita anggap sebagai stimulan. Stimulan untuk apa? Stimulate kita punya body untuk dapat lagi, angkat berat lagi. Korang try bayangkan orang yang ekstrim ataupun bodybuilders di luar sana yang masuk competition, dia orang pergi gym bukan sejam 2 tau. Macam orang kita ni pergi setengah jam dah rasa nak balik dah. Betul tak? So bodybuilders yang memang hardcore bodybuilders, dia orang spend time at least 3 jam ke atas. Waktu zaman Arnold dulu, kita punya Terminator, I'll be back. Okay, Terminator dulu setiap hari dia angkat berat selama 5 jam. Tapi modern bodybuilder sekarang ni at least 3 jam satu hari. So apa bolehkah spend time 3 jam satu hari dalam gym? Boleh ke? Sebab itulah bodybuilders ambil benda ni, ubat ni, increase training intensity drugs.
amfetamin, kafein, betul kokain dan sebagainya. Untuk apa? Stimulate dia punya muscle endurance, muscle fatigue dia jadi rendah, dia punya lactic acid pun jadi rendah. Dia stimulate benda tu. So kita punya body akan lebih prepare untuk lagi beban, nak lagi berat dan sebagainya. Kelas ubat yang terakhir, weight gain controller. Apa contoh-contoh weight gain controller? Selalunya korang perasan tak, bodybuilder ada ambil ubat untuk darah tinggi. Contohnya diuretic drugs. Diuretic drugs ni untuk apa tahu sebenarnya? Untuk hasilkan ataupun untuk buang lebihan bendalir ataupun air dalam badan. Tetapi bodybuilders ambil diuretic ni bukan sebab dia orang ni ada darah tinggi ke dan sebagainya, untuk buang lebihan air. Air dia bersifat untuk mengembang tau. Air dalam muscle ada, air dalam darah pun ada, air antara sel pun ada. So diuretic ni akan buang lebihan air. Contoh, ada bodybuilder yang nak masuk dalam competition. Contoh competition yang famous adalah Olympia, Mr. Olympia. Sebulan ataupun 3 bulan sebelum competition, dia orang akan strictkan dia orang punya salt intake, ataupun dia orang akan strictkan dia orang punya water intake. Water yang betul-betul pure, yang tak ada electrolyte, yang tak ada sodium, yang kurang daripada electrolyte, dia orang akan ambil. Maksudnya distill water. Kalau dia orang minum air biasa yang ada garam ni bersifat pengikat air. Dia orang nak buang air daripada badan. Dia orang tak mau simpan air. Untuk apa? Bila buang air, muscle akan nampak lebih define tau. Dia punya striated dia akan nampak lebih jelas. Antara kriteria untuk menang Mr. Olympia ni, dia tengok muscle proposition, muscle definition, bulking, cara-cara position, cara-cara posing. Semua tu ada point untuk menang Mr. Olympia. So tujuan ambil diuretic ni adalah untuk buang air. Bila buang air lebihan, badan kita akan nampak lebih ketak-ketak, lebih berurat. Ni tujuan ambil diuretic ni. Apa contoh-contoh diuretic ni? Contoh-contoh diuretic ni Aldactone, lepas tu Dizide, dan lepas tu Lasix. Ni antara brand-brand yang sangat famous yang diambil oleh bodybuilder. Selain tu dia orang pun ambil potassium supplement. Untuk apa potassium supplement ni? Membantu pengambilan air daripada darah masuk dalam muscle. Macam aku cakap tadi, muscle bersifat mengembang. Bila air dalam muscle tu banyak, apa akan jadi? Lebih bulking tau. Muscle dia akan jadi lebih besar. Tu tujuan ambil suplemen potassium ni. Tu satu. Lepas tu nombor 2, potassium dia bersifat contraction kepada muscle. Dia bagi kontraksi kepada otot kita. Otot kita bila dia contract, dia akan jadi apa? Jadi kerah. Bila jadi kerah, dia lebih define. Lebih cantik nampak. Itu tujuan ambil potassium supplement oleh bodybuilder. Jangan pening pula dua ni, Dizide dengan potassium supplement. Dizide ni dibuang lebihan air yang luar daripada muscle. Dia buang air yang luar daripada muscle. Kita punya badan ni banyak air sebenarnya. Paling banyak air dalam kita punya sel ataupun contoh dalam tisu-tisu otak lah paling banyak. Tapi luar sel pun ada air juga. So Dizide ni akan buang air dekat luar sel ni lah. So dia increasekan definition of muscle. Satu, untuk Dizide. Kalau potassium, tujuan potassium ni membawa air daripada luar sel ni, dia masuk dalam sel. Ini tujuan untuk potassium supplement. Selain tu, dia increasekan muscle punya contraction. Ini tujuan untuk potassium supplement ni, tujuan dia untuk increasekan contraction of the muscle. Ni tujuan dia. Korang jangan salah faham lah antara antara diuretic dengan kita punya potassium supplement. Dua ni dia working together. Faham tak? Selain tu, bodybuilders ni dalam 3 bulan sebelum kontes ataupun competition, dia orang akan mengamalkan low caloric diet. Sebab apa? Tinggilah fat deposition dalam badan ataupun fat production dalam badan. Fatty acid increase lah. Secara logik, betul tak? Lebihan kalori, lebihan lemak dalam badan. So 3 bulan away daripada contest date tu, dia orang akan disiplin. Dia orang akan start ambil diuretic, dia orang akan start ambil potassium. Lepas tu dia orang akan amalkan low caloric diet. Untuk apa? Untuk nampak lebih otot. Kita tak mau nampak bulking sebab lemak. Tak mau macam aku ni bulking sebab lemak.
Dia nak lebih bulking sebab otot, pejal sebab otot. Ini tujuan dia orang amalkan benda-benda ni. Banyak sangat drugs yang aku explain dekat korang sekarang ni. Banyak sangat kan. So boleh tak hadam semua ni? Tak boleh. Tapi tak payahlah. Hampa tahu kenapa dia orang ambil ubat ni. Pasal apa ambil ubat ni, hampa tahu sudah, yang tu pun sudahlah. Yang tu pun dah memadai. Okay. So banyak sangat kan drug yang diambil oleh bodybuilders. Memanglah dia orang ambil ubat ni untuk dapat badan cantik. Tapi dia orang tak fikir long term side effect tu. Bila dah masuk umur 45 ke atas, waktu tu lah start satu complication. Satu complication duk main memanglah waktu umur 35, waktu umur 20 lebih nampaklah cantik badan, betul tak? Bila hampa tua nanti hampa tahulah macam mana rasa dia. Badan kita tak perlukan benda ni tapi kita ambil juga. Contoh macam insulin. Hampa bukan kecil manis pun hampa ambil insulin buat apa? Lepas tu satu, amfetamin. Amfetamin ni selalunya doktor bagi ubat ni untuk apa? Untuk ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Budak-budak yang terlalu aktif, doktor bagilah amfetamin. Ni orang-orang biasa, orang normal, tak sakit, tapi ambil amfetamin. Contoh, selain amfetamin untuk ADHD, Parkinson ada ambil juga amfetamin. Selain Parkinson, narkolepsi, orang yang selalu tidur macam dia tak buat apa pun rasa mengantuk. Itu narkolepsi. Doktor ada bagi juga amfetamin ni. Kita yang normal, kita yang tak buat apa, kita nak ambil amfetamin nak buat apa? Hampa kan tahu lah side effect dia lepas tu. Hampa akan nampak benda, nampak hantu. Yang tu panggil hallucination. Lepas tu hampa paranoid dengan orang. Rasa macam keliling korang tu semua nak harm dekat korang. Nak cederakan korang. Korang rasa prejudice dekat orang. Yang tu adalah paranoid. Dan lepas tu apa? Menyebabkan cardiac, dia ganggu aktiviti cardiac. Kita punya jantung dia laju. Bila laju sangat-sangat, lalah akan fail. Lalah meninggal sebab jantung failure ataupun kegagalan jantung. Banyak kat side effect dia. Ada banyak benda yang kita boleh buat untuk dapat badan sadar secara natural. Pemakanan korang tu 90% untuk dapat badan cantik adalah daripada makanan. Lepas tu 10% dan selebihnya adalah kita punya genetik. Lepas tu workout kita. Jaga pemakanan, dapatlah badan yang elok. Tak payahlah nampak badan-badan macam Ronnie Coleman, lepas tu dengan Mr. Olympia tu. Yang tu memang dah on drugs. Tapi benda tu tak lama. Paling lama pun sampai 45 tahun. Lepas 45 tahun apa stop drugs, badan pun terus kecut. Tapi taklah kecut macam badan orang tua-tua Melayu kita sekarang ni yang pakai kain plekat tu kan. Taklah. Dia ni badan cantik juga. Tapi bila apa stop ubat yang apa ambil sekarang ni, abruptly muscle tu semua akan kecut. Serius aku cakap. Pesan aku tahu benda ni. Aku belajar benda ni. Kalau nak badan cantik macam model spender playboy, nak badan cantik macam bodybuilder punya badan, patung-patung punya badan, hampa amalkan natural sudah. Nak ambil drugs boleh, tapi setakat ambil suplemen macam protein, suplemen whey ataupun mass, itu pun dah okey dah. Bina badan haruslah Islam. Jadi dengan sebab pergerakan kerja atau kita memang sengaja bersenam, tidak haram. Faham? Ataupun dia makan obat, dengan makan obat tadi badan dia lebih sihat dan lebih besar, pun dimaafkan pada syarak. Yang tak boleh bila keluar daripada sempadan rupa dasar dia menjadi bentuk yang melampau batas, hukumnya haram. Ambil ubat harus lagi, tapi bila dah ekstrim macam bodybuilders dalam Mr. Olympia tu dah haram dah tu, sebab dah mengubah ciptaan Tuhan. Korang dah terlalu ekstrim dekat badan korang tu sendiri. Korang siksa badan tu. Badan kita ni walaupun Tuhan jadikan cantik, dia still ada limit dia. Dia still ada had dia. Okay, don't go beyond of your limits lah untuk fizik. Takut nanti korang merana nanti, kesian dekat badan. Okay, so kalau nak bina badan lepas ni, belajar dulu, study dulu, buat research, then baru amalkan. Tak payahlah pergi serbu tembok, tak pakai helmet, terus-terus ambil drugs. Nanti badan korang tu yang akan merana. Okay, so study first, then do later. Sebab itulah aku punya tagline ataupun orang panggil trademark aku, a perfect combination of science and training. Korang study science dulu, study korang punya badan dulu, apa badan korang macam mana semua, barulah workout, barulah korang faham fiziologi badan macam mana. Okay,
Kebanyakan kita ni pergi serbu tembok aja. Tak study, tak buat research, terus pergi bing gym, lepas tu terus pergi makan. Makan apa? Makan ubat. Tu yang masalah tu. Okay, so aku harap apa yang aku letak ni korang faham lah. Tak payah hafal pun tak apa. Just faham pasal apa bodybuilder ambil ubat ni. Pasal apa bodybuilder amalkan diet ni. Mesti bersebab. Semua bersebab. So setiap bersebab tu mesti ada side effect yang tertentu yang diorang akan dapat bila dah tua nanti. So harap benda ni pun akan bermanfaat untuk korang lah. Tak kira perempuan ke, tak kira lelaki ke, benda ni penting sangat untuk kita faham. Okay? Sebab itulah sains ataupun medik sangat-sangat menyeronokkan kalau korang faham. Sebab apa? Kita tahu badan kita macam mana. Kita lebih tahu badan kita works macam mana. Okay? So terima kasih banyak-banyak sebab korang bagi attention sampai video kau habis. Aku hargai sangat-sangat. Okay? So sehingga kita bertemu untuk next topik. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.